Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana. Washrah bihi sudurana. Wasta'mil bihi abdanana. Wa atliq bihi alsinatana. Wa qawwi bihi jananana. Wa asli' bihi fahmana. Wa qawwi bihi azmana. Bihawlika wa quwwatik. فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang beri hidayah, beri taufik kepada kita, beri kesempatan masa kepada kita dan peluang hingga ke hari ini dapat bersama-sama lagi bertemu di alam maya untuk kita menimba ilmu, berbincang berkenaan dengan ilmu Al-Quran, ilmu qiraat, dan kita bersyukur Allah Ta'ala beri sihat afiat kepada kita, dapat tunaikan ibadat. Kita dah masuk bulan Syaban hari ini, dah beberapa hari bulan Syaban, dan tak lama lagi kita akan masuk nisfu Syaban, lepas nanti akan sambut bulan Ramadan. Semoga Allah Ta'ala panjangkan usia kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan, dan bila sebut bulan Ramadan adalah satu bulan yang mengingatkan kita juga tentang Al-Quran Karim lebih-lebih lagi lah, sebab bulan tersebut juga dipanggil bulan Al-Quran. Jadi bulan Quran dengan bulan Ramadan adalah satu nama yang tak boleh nak dipisahkan. Al-Quran turun bulan Ramadan. Jadi persiapan kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala pemudahkan, moga Allah Ta'ala pemudahkan kefahaman kita, tingkatkan ilmu pengetahuan kita berkenaan dengan Al-Quran. Jadi kita dapat membaca dengan baik, dengan apa jua riwayat dan qiraat, ya, insya-Allah. Jadi pada malam ni adalah sesi yang ke-6. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Datin dan tim, kepada Datin pada RH Qiraat Center yang temukan kita di Zoom ini bagi meneruskan pengajian yang bersama dengan Ustaz untuk kupaskan usul riwayat qulun ataupun metodologi daripada salah satu daripada usul qiraat 10. Jadi kita dah bertemu sesi yang ke-6. Sesi ke-6, Ustaz rasa tuan-tuan dan puan-puan yang sebelum ni lah, sempatlah ulang kaji, sempat tengok sekali lagi video-video yang lalu. Ustaz rasa lah, tapi tak tahulah sempat ke tak, rasanya sempat lah, ya, insya-Allah. Kalau tak sempat, ambil ruang masa sedikit, ya, supaya nanti, sebab kita makin jauh, takut yang ke belakang tu dah terlupa balik, jadi sayang pula. Jadi dia sebenarnya kita kena banyak kali ulang-ulang, insya-Allah. Bila dah dengar, kita dah akan dapat, macam kita belajar hafz dululah. Nak kenal alif bata sampai ya tu ulang banyak kali. Akhirnya kita dapatlah kenal alif bata. Kemudian nak baca pula barisnya atas bawah depan ni macam mana, ulang banyak kali dapat juga. Macam mana nak kenal, nak ingat hukum-hukum nun sakinah tanwin, ulang banyak kali. Akhirnya kita dapat. Hukum mat pun sama, kena ulang banyak kali. Jadi, kita dah selesai hafz. Misalnya dah boleh dikatakan dah dapatlah tahu sikit sebanyak tentang hafz. Jadi untuk riwayat yang lain pun sama juga. Dia tak susah, ya. Susah, insya-Allah. Okey. Pada malam ni kita akan sambung perbincangan. Ustaz nak share. Okey. Ini cover depan. Okey, ini kita merujuk kepada buku Wangi Yang Syurga yang Ustaz susun, buku tentang penerangan riwayat Qulun Al-Madani. Sebelum masuk pada buku ini, kita akan sambung balik rukun qiraat. Ingat tak yang kita dah lalui minggu lepas, ada disebut tentang rukun qiraat. Rukun solat dah lama dah selesai rasanya. Dah ingat kan rukun solat, tak bincang lah rukun qiraat.
1 dan 2 kita dah selesai. Ini rukun yang ketiga. Rukun qiraat yang ketiga. Ustaz ulang balik, rukun pertama mutawatir, maksudnya sambung sanad sampai kepada Rasulullah. Rukun kedua, apa dia rukun kedua? Rukun kedua bertepatan dengan salah satu daripada masahif Utsmaniyah. Maknanya apa yang terkandung dalam Al-Quran, bila bacaan atau qiraat itu didakwa ini adalah juga daripada Rasulullah, cek, semak dari segi mushaf, betul tak penulisan dia baca ada huruf waw ataupun ada kalimah min, ada tak dalam mushaf Utsmaniyah? Oh ada. Jadi walaupun secara ihtimal, nak bincang walaupun secara ihtimal. Kita tak sempat bincang yang ni pada minggu lepas. Ni kita nak kenal ihtimal. Apa benda ihtimal? Secara ihtimal maknanya secara takdir. Secara takdir ataupun andaian. Ya, seperti mana qiraat yang baca dengan mad. Selepas daripada mim surah Fatihah. Kalau kita rujuk ke Quran kita, Quran Hafs kita, ayat 4 surah Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang kita baca Maliki Yaumiddin, bagaimana penulisannya? Ejaan kalimah Maliki, dieja mim lam kaf. Betul tak? Dieja mim lam kaf. Kalau dieja mim lam kaf, ditulis itu tak ada alif, mana-mana mushaf Utsmaniyah, masahif Utsmaniyah ni maknanya bila disemak Quran Kufah, Basrah, Syam, Madinah, Mekah, semuanya ditulis tak ada satu pun yang tertulis dengan alif. Mim, lam, kaf. Okey? Baik. Ini mushaf Utsmani. Okey, kalau tengok. Baik, nampak ini rasam Utsmani yang awalnya mim, lam, kaf. Begini ya. Mim, lam, kaf. Yang tak ada baris, tak ada titik. Kalau tengok. Okey. Jadi kalau kita qiraat kita baca dengan mad. Sedangkan tulisannya tak ada alif. Kita baca Maliki Yaumiddin. Kenapa panjangkan ma? Jangan cakap pasal ada alif kecil Ustaz. Kita tak bincang pasal alif kecil. Asal penulisannya tak ada alif. Dieja mim lam kaf. Tapi kenapa baca Maliki dengan panjangkan ma? Okey, itu soalannya. Jadi qiraat yang mana kalimah ini dibaca dengan tanpa alif. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Yang kita baca Maliki Yaumiddin panjang. Ada lain baca Maliki Yaumiddin. Okey. Baik. Qiraat yang baca tanpa alif selepas mim, Maliki Yaumiddin yang baca macam tu dianggap sebagai qiraat bertepatan. Betul-betul ikut resam. Betul-betul ikut resam Utsmani yang secara tahqiq, secara sharih jelas. Sharih itu maknanya jelaslah. Tepat dibaca dengan Maliki, penulisannya tak ada alif. Seperti mana dalam surah An-Nas ayat 2. Malikin Nas juga tak ada alif. Malikin Nas. Maknanya qiraat tersebut kalau ada dakwa ini qiraat Rasulullah, cek apa Maliki Yaumiddin. Oh, tengok tulisan mim lam kaf. Okey, confirm. Maknanya tak menyalahi rasam mushaf. Bagaimana pula yang baca Maliki Yaumiddin? Ini. Qiraat yang baca dengan tetapkan mad selepas mim dianggap bertepatan. Bertepatan juga dengan mushaf, tapi secara ihtimal, secara takdir, kiasnya seperti mana ayat dalam surah Ali Imran ayat 26. Qulillahumma, ini ayat yang selalu kita baca kan. Qulillahumma malikal mulk. Perhatikan kalimah malikal mulk. Okey. Bagaimana ejaan malikal mulk? Dieja mim lam kaf. Jangan nampak alif kecil. Alif kecil tu dianggap tak ada pada penulisan awal, tak ada baris, tak ada titik kan. Kita dah bincang sebelum ni. Malikal mulk. Dieja mim lam kaf.
Kita baca Malikal Mulk. Okey. Semua qurra, tak kira qiraat mana-mana pun, semua qiraat baca dengan menetapkan mad selepas mim pada kalimah malika. Yang ayat tadi surah Ali Imran tadi, semua qiraat baca qulillahumma malika. Sedangkan resamnya ditulis tak ada alif. Nampak tak? Kalau ada yang cuba menolak, kenapa baca maliki yaumiddin sedangkan ejanya mim lam kaf? Bacaan awak salah kerana apa? Tak ada alif. Kenapa baca maliki yaumiddin? Sepatutnya baca maliki yaumiddin. Nak jawab macam mana? Jadi kita boleh bagi contoh. Surah Al-Imran ayat 26. Bagaimana ejaannya? Mim lam kaf juga. Cuba cek mana-mana qiraat yang bersambung sanad kepada Rasulullah. Semuanya baca dengan panjang mim. Malika. Kenapa yang sini Ali Imran boleh diterima? Kenapa pada Maliki Yaumiddin tak boleh nak diterima? Seolah-olahnya berhujah macam tu. Jadi nak sebutnya ialah Maliki Yaumiddin, qiraat tersebut menepati rukun mushaf secara ihtimal, secara takdir, dikias pada surah Ali Imran juga yang dibaca dengan panjang, walaupun tak dituliskan atau diletakkan huruf alif di situ, itu maksud ihtimal. Okey, takdir, andaian. Tapi rukun pertama lulus, maksudnya bersambung sanad kepada Rasulullah. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, pada resam mushaf boleh dibuat secara ihtimal. Okey. Selesai rukun kedua dan yang terakhir untuk malam ni, rukun ketiga. Rukun ketiga ialah bertepatan dengan salah satu daripada wajah-wajah bahasa Arab. Nak diterima sesuatu qiraat bukan hanya tengok pada sanad bersambung kepada Rasulullah, bukan ditengok kepada bertepatan pada mushaf ataupun secara ihtimal, tapi yang kena tengok juganya ialah adakah qiraat itu bertepatan dengan salah satu wajah daripada wajah-wajah bahasa Arab. Grammar dia, tata bahasa dia, tanpa dikirakan status wajah itu lebih fasih ataupun fasih, tak kisah. Disepakati oleh ulama ahli bahasa, pakat betul bacaannya begitu. Sebutannya, barisnya okey, diterima oleh ahli bahasa. Contoh, diperselisih. Ulama bahasa ni kata, pandangan kami tak terima hujah tersebut. Yang ni cakap dia terima. Jadi itu berselisih. Tak kisahlah berselisih ke, sepakat ke, di kalangan ahli bahasa, penting dia mesti bertepatan dengan salah satu daripada kaedah dalam bahasa Arab. Okey. Ustaz datangkan contoh surah Al-Baqarah ayat 34. Wa id qulna lil malaikati, ikati. Kalau orang yang belajar bahasa Arab, dia faham kenapa baca ta baris di bawah lil malaikati. Kenapa tak baca lil malaikata? Kenapa tak baca lil malaikatu? Kenapa? Kalau kita belajar bahasa Arab, kita faham kerana adanya huruf lam. Lam dipanggil huruf harful jar. Harful jar ni maknanya selepas dia tu, kalimah selepas dia hujungnya mesti dibaca baris bawah. Akan dibaca dengan baris bawah. Itu kaedahnya ya. Ada lam, dia akan baca baris bawah. Contoh, selain daripada lam, kalimah min. Contoh, min. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidi. Dibaca minal masjidi, tak baca minal masjidu, minal masjidah, tak. Kerana ada kalimah min. Itu grammar bahasa Arabnya macam tu. Jadi sini, lil malaikati. Faham kita di sini? Kena baca dengan baris di bawah. Pada huruf ta, semua qura, ahli-ahli qiraat semuanya baca dengan baris bawah kecuali ada satu qiraat yang tak baca baris bawah, iaitu qiraat Abu Ja'far. Qiraat Abu Ja'far tak baca macam tu. Dia baca macam mana kita tengok lepas ni. Kenapa baca macam tu? Semua qura baca gitu kerana sebelumnya terdapat harf jar dah sebut tadi, iaitu huruf lam, kalimah selepasnya menjadi majrur,
maka dibaca dengan baris di bawah. Okey. Macam mana kira Abu Ja'far? Abu Ja'far baca dengan baris depan. Lil malaikatu. Wah, terkejut kita. Kenapa baca wa idh qulna lil malaikatu? Cuba tuan-tuan puan-puan semua baca kepada seorang yang ahli bahasa. Mesti dia akan komen. Yang tak belajar berkiraat lah. Yang tak pernah bincang pasal kiraat, baca ayat ini. Wa idh qulna lil malaikatu isjudu, dia akan komen. Walaupun dia tak hafal Quran, dia akan kata salah. Dia akan kata salah. Kalau yang maksud saya yang guru bahasa Arab yang tak bincang pasal kiraat, tak pernah belajar kiraat, dia akan komen. Walaupun dia tak hafal bahasa, walaupun dia tak hafal ayat ini, dia akan tahu. Tapi sebenarnya dalam kiraat ada yang baca baris depan. Boleh diterima ke tak baris depan ini? Itu perbincangannya. Nak sama ada ditolak ataupun terima. Okey, kita tengok. Kiraat Abu Ja'far dibaca dengan baris depan. Hujah baginya ialah dia kata huruf ta itu dibaca dengan baris hadapan kerana sebab apa? Suka nak pindahkan sebutan daripada baris bawah lil malaikati, susah nak baca lil malaikati selepasnya tu baris depan. Jumpa jim baris depan. Jadi susah. Berat nak baca begitu. Jadi nak baca begitu susah, maka lil malaikatu itu lebih senang. Malaikatus ju untuk masuk bersesuaian dengan huruf selepasnya huruf jim baris depan. Itu satu hujah. Dan lagi ada mengatakan Imam Abu Ja'far baca ta baris depan itu berikutan dengan huruf jim baris depan dan ia adalah lughah, ia adalah pertuturan bahasa yang diguna pakai oleh kabilah Az-Shanu'ah. Maknanya ada dalam kabilah Arab beramal dengan seperti ini. Kan kita dah sebut, bila ada dalam kabilah, ada dalam pertuturan di kalangan ahli, di kalangan orang Arab, maka kiraat tersebut dipakai. Walaupun dia agak terpencil, maknanya oh ini je Az-Shanu'ah je, yang lain tak, yang lain baca gitu. Jadi tersebut ia adalah menjadi rukun yang ketiga. Melainkan semua kiraat, semua ahli bahasa atau orang Arab tak guna pakai pun tak sebutnya seperti itu, maka dia tak boleh dibaca. Jelas ya? Ini rukun yang ketiga sebagai contoh. Banyak lagi yang mana kalau kiraat ayat-ayat yang mana memang akan diperbahaskan oleh ahli bahasa. Ahli bahasa yang menolak tentang kiraat. Menolak pasal kiraat ini kerana tak mengikut tata bahasa. Konon-kononnya begitu. Tapi sebenarnya Al-Quran itu terlalu tinggi bahasanya. Ya, ada mukjizatnya, dan bila mereka cuba menolak, ada yang mengukuhkan kiraat tersebut dengan hujah-hujahnya, akhirnya yang menolak tersebut kalah, tak diterima. Jadi ini ketiga. Okey, baik, alhamdulillah. Selesai perbincangan tentang rukun kiraat. Okey. Baik, kita nak sambung ke ini juga sambungan bab 2 hamzah dalam 2 kalimah yang kita bincang pada minggu lepas. Masuk nombor 3. Perbincangan minggu lepas ialah tentang pertemuan 2 hamzah yang barisnya sama. Atas bertemu baris atas, bawah bertemu baris bawah, depan bertemu baris depan. Itu baris yang sama. Berapa kalimah? 2 kalimah. Okey, 2 poin penting, 2 kalimah. 1 kalimah tak bincang ke Ustaz? Dah lepas, dah lama dah. Dah lama dah. Okey, yang 1 kalimah kita dah selesai. Ni dah masuk 2. Yang kita nak tengok ni, yang ketiga adalah poin yang terakhir dalam 2 hamzah, 2 kalimah sama baris. Ini poin terakhir. Lepas ni kita masuk pembincangan yang lain.
firman Allah Ta'ala dalam surah Yusuf ayat 53, ya, khusus ya, dalam ayat 53 ini surah Yusuf harus kita baca dua wajah. Boleh baca dua wajah pada ayat ini. Iaitu ayatnya wama ubarri'u nafsi itu satu hamzah. Illa itu hamzah kedua. Bila baca sambung dia bertemu. Bisu'i illa. Jadi Kualun baca macam mana? Okey, dibaca dengan tukar. Kita tukarkan hamzah pertama menjadi huruf waw berserta dengan bila dah tukar jadi waw, kita masukkan hamzah yang ditukar kepada waw tadi, masukkan waw yang terletak selepas daripada sin. Kita tengok balik. Kan nampak dah ada waw kan? Ada waw selepas sin, ada waw. Hamzah ini, hamzah selepas waw kena tukar jadi waw. Tukar jadi waw bermakna ada berapa waw? Ada dua waw. Yang pertama, waw pertama masuk dalam waw yang kedua. Okey. Waw pertama masuk dalam waw kedua, jadilah gini. Dah jadi satu waw, satu lagi sabdu. Letakkan tanda sabdu, fahamlah. Bermakna berlaku hukum masuk huruf pertama dalam huruf yang kedua. Jadi dah dibaca macam bisuwi illa. Bisuwi illa. Tak panjanglah. Innan nafsa la'ammarum bisuwi illa ma rahima rabbi. Innan nafsa la'ammarum bisuwi illa ma rahima rabbi. Baca yang tertulis di sini. Itu je, tak susah rasanya. Dan kalau guna Quran tak payah fikir-fikir je lah, baca yang tertulis je lah. Tapi kalau kita pakai Quran khas, memang dah kena buat awal lah, dah ditanda siap. Okey, satu. Ini cara yang pertama boleh baca. Cara yang kedua ialah kita tashil. Tashil hamzah pertama. Maka bila dah tashil hamzah pertama, ada mat sebelum tu. Okey, mat sebelum tu, sebelum hamzah yang kita tashil tadi, panjangkan 4 harakat. Bisu, panjangkan 4, baru tashil. Bisuhi illa. Illa. Itu satu. Boleh juga panjang 2 harakat. Bisuhi illa. Bisuhi illa. 4 pun boleh, 2 pun boleh. Kesimpulannya untuk ayat ini berapa wajah? 3 wajah. 3 wajah. Satu, ibdal. Tukar jadi waw, kemudian idgham, itu satu. Yang kedua, tashil. Tashil hamzah pertama dan mat sebelumnya panjangkan 4 harakat, panjangkan 2 harakat, bermakna 3 wajah. Boleh ingat? Kalau tak boleh ingat, tanda awal dalam Quran nanti okey. Nanti dah jumpa bila talaki sampai ayat ini. Jauh lagi ni dalam juzuk yang ke-13 ni kan. Jadi kita dah baca betul lah, insya-Allah. Okey. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ada yang kurang jelas apa semua tu, terus tanya ya. Ustaz anggap kalau tak ada soalan tu kira dah faham lah tu. Faham sejauh mana tu tak tahulah, masing-masing sendiri tahu. Faham betul-betul ke, faham sikit-sikit ke, ataupun tak faham Ustaz terang. Tapi tak tahu pula saya nak tanya macam mana. Itu yang menjadi masalah tu yang biasa Ustaz jumpa. Ustaz saya ni tak faham tapi saya tak tahu nak tanya macam mana. Okey. Baik. Selesai ya. Selesai. Habis tutup file lah tentang dua hamzah ni. Dua hamzah yang bertemu, dua kalimah sama baris. Sekarang kita nak tengok lagi menarik. Yang lagi menarik ni ialah pertemuan dua hamzah
Berlainan baris. Berlainan baris. Dalam Quran, dua hamzah yang bertemu pada dua kalimah dan berlainan baris. Berlainan barisnya ada 5 jenis. Ada 5 jenis. Kalau tuan-tuan dan puan dah ada buku ni, buku Ustaz ni boleh tengok di halaman yang ke-33 ya. Boleh tengok di halaman 33. Okey. Kalau ada tengok depan ni je. Okey. Ada berapa jenis? Ada 5 jenis. Jadi bertuahlah kita, beruntung kita, ulama dah kira siap 5 jenis. Harapkan kita memang tak kira pun. Tak kira, tak ada masa nak kira. Berapa jenis ada Quran yang bertemu dua hamzah berlainan jenis. Memang tak kira. Betul tak? Tak kira. Fatihah yang baca hari-hari itu pun tak pernah kira. Ada berapa tak pernah kira. Kalau nak kira kan 17 kali kita baca Fatihah tu. Memang tak pernah kira. Itu Fatihah je. Okey, ada 5 jenis. Kita tengok 5 jenis. Jenis yang pertama ialah hamzah pertama baris atas. Faham? Betul-betul tengok. Hamzah pertama baris atas. Hamzah kedua baris bawah. Contoh dia, watlu alaihim naba'a Ibrahim. Okey, banyak dalam Quran ya. Dalam Quran mana-mana tempat nanti kalau jumpa pattern ni, kena rujuk balik dalam formula yang kita nak bincang ni lah. Okey. Itu saja. Baik. Watlu alaihim naba'a. Naba'a tu hamzah baris atas. Ibrahim hamzah baris bawah. Jadi sini berlakulah pertemuan dua hamzah, dua kalimah, satu baris atas, satu baris bawah. Okey, itu pattern pertama. Jenis pertama. Jenis kedua pula ialah hamzah pertama baris atas. Kullama jaa. Manakala hamzah kedua baris depan. Ummatan. Kullama jaa ummatan rasuluha kadzabu. Yang ni, jenis ni dalam Quran ada satu tempat sahaja. Okey, dalam Quran ada satu tempat saja, ini daripada surah Al-Mu'minun. Boleh rujuk dalam surah Al-Mu'minun ayat 44. Nah, yang ni ada satu je. Yang atas tu naba'a Ibrahim tu contoh tu, ada banyak lagi kalimah-kalimah lain, ayat yang lain ada lagi. Okey, dua jenis ini. Macam mana nak baca? Bagi riwayat Qalun, dia baca jenis pertama dan kedua ini tashil. Ini formula dia. Ini kena ingat. Tashil hamzah kedua sebagaimana berikut. Jadi kalau jumpa pattern yang macam ni, satu baris atas, satu baris bawah. Satu baris atas, satu baris depan, semua kena tashil. Hamzah yang kedua, watlu alaihim naba'a, itu jangan usik apa-apa. Hamzah yang pertama kekalkan, bunyi clear dia dengan hamzah naba'a, pangkal halqum naba'a. Yang kedua je Ibrahim, naba'a Ibrahim. Bukannya susah. Naba'a Ibrahim. Entah-entah dah baca gitu pun. Hafs. Baca cepat kan. Watlu alaihim naba'a Ibrahim. Tak clear bunyi hamzah salah satu tu. Tak tahulah yang mana tak clear ni, hamzah pertama ke hamzah kedua. Kalau hamzah kedua jadi Qalun, hamzah pertama Ustaz pun tak tahu kira apa yang dia baca. Entah-entah dua-dua pun tak clear. Watlu alaihim naba'a Ibrahim. Jadi itu tashil namanya. Salah kalau buat gitu untuk bacaan yang lain lah. Kalau Qalun naba'a Ibrahim, itu bacaannya kullama jaa ummatar rasuluha kadzabu. Kena buat apa? Kena tashil hamzah kedua. Jadi formula ini sebenarnya formula yang nak dibincangkan 5 jenis ni, kita kalau katakan kita ingat betul-betul yang nak dibincangkan malam ni tentang 5 jenis ni, seolah-olah yang tuan-tuan dan puan semua secara tak langsung kita bukan setakat tahu Qalun.
kita juga tahu bagaimana cara bacaan Warash. Sebab Warash pun sama. Kita juga tahu bacaan Bazzi daripada Ibnu Kathir. Kita juga tahu cara bacaan Kumbul daripada Ibnu Kathir. Kita juga tahu cara bacaan Ad-Duri daripada Abi Am. Kita juga tahu bacaan daripada As-Susi. Dan begitu juga kita tahu cara bacaan Abu Ja'far dan juga Ruwais. Wah, banyaklah. Dengan hanya fokus malam ni je, yang ni kita dah tahu banyak qiraat yang lain yang sama bacaan dengan mereka, dengan yang kolom ini. Tentang 5 jenis ini, bukan yang sama baris panjang cerita. Yang ini sama. Okey? Baik. Ustaz bawa contoh. Mungkin susahlah Ustaz, saya nak ingat bila masa kena tashil, bila masa kena itu, kena ini tentang hukum 2 hamzah 2 kalimah ni. Ustaz buat contoh. Kalau A dalam bahasa Melayu kita, A bunyi apa? Bunyi A. I bunyi I. I, E. Kalimah yang Ustaz cuba carikan, huruf A berada di akhir kalimah, huruf I berada kalimah yang baru. Ustaz buat contoh ayat jumpa. Ibu. Jumpa. Ibu. Jadi kalau kita sebut nak ke mana tu? Jumpa ibu. Seolah-olah kita akan baca secara tahqiq, jelas. A tu clear bunyi, jumpa ibu. Tapi kalau setengah orang sebut apa? Nak ke mana? Jumpa ibu. Jumpa ibu. Jelas tak bunyi I tu? Jumpa ibu. Tak jelas. Itu dia dah buat tashil sebenarnya. Bukan dalam kolon je ada. Dalam bahasa kita pun dah ada. Jumpa ibu. Kan? Jarang orang kata mana jumpa ibu. Jumpa ibu. Itu sepatutnya. Dia secara tahqiq begitu. Jumpa ibu. Tapi tak. Kita sebut dengan senang kan? Kita sebut dengan senang. Tashil itu maknanya senang, mudah. Jumpa ibu. Cuba rasa makhraj tu. Cuba rasa makhraj masa kita baca tashil tu. Jumpa ibu. Kat mana? Itu tashil. Tashil. B-A-I-K. A bunyi A. I bunyi E. Kalau perkataan B-A-I-K, tuan-tuan dan puan-puan sebut macam mana? B-A-I-K. Adakah kata baik atau sebut baik? Baik. Yang bunyi itu tashil. Baik. Jadi Ustaz nak supaya kita mudah ingat pattern di mana hamzah baris atas diwakili oleh A, hamzah baris bawah diwakili oleh huruf I. Jadi kita nak ingat, kita cuba hafal kalimah baik. Bila kalimah baik ini kita sebut baik. Baik. Oh, tashil. Ke tuan-tuan kata baik Ustaz, baik. Oh tak, itu dah jadi Y. Kan? Bukan baik. Baik. Itu tashil. Ya? Okey. Satu lagi. A-U. A-A-U-U. Sila ulang. Sila ulang. Mungkin ada yang sebut begitu. Sila ulang. Sebut macam mana? Sila ulang. Sila ulang. Jadi U tu tak clear bunyi dia. Sila ulang. Ataupun Ustaz ambil contoh nak supaya kita ingat. Nak tashil kena apa? Ambil kalimah D-A-U-N. A bunyi A, U bunyi U. Tapi bila kalimah D-A-U-N tak ada seorang pun baca daun keguguran lah. Berguguran. Daun. Tak, kita sebut apa? Daun. Betul tak? Sebut daun. Daun. Itu maknanya, itu tashil. Daun. Faham tak? Cara nak ingat formula. Okey. Boleh? Boleh faham ke tak ni? Kak Lina angguk-angguk tu memang jelas dia faham betul. Yang lain Ustaz tak nampak sangat. Okey. Faham jugalah tu. Semuanya ada mengangguk semua tu. Kak Ros apa? Wah. Kak Ros tak balik-balik lagi daripada Jepun. Musim bunga tak habis-habis lagi.
Okey, baik. Kita teruskan lagi. Okey. Sama Ustaz hari nak sebutnya, kalau tengok background Ustaz tu hutan. Kat mana-mana tempat pun boleh ngaji lah. Kat hutan ke, kat gunung, kat kebun bunga, semua boleh ngaji. Ya, tempat tak jadi halangan. Okey, selesai. Yang ketiga. Yang ketiga ialah hamzah pertama baris bawah. Agaknya formula macam mana nak ingat ni. Hamzah pertama baris bawah, hamzah kedua baris atas. Contoh dia, inna sya' nunazzil alaihim minas sama'i, itu hamzah baris bawah. Ayah, itu baris atas. Kalau kita baca hafs pastikan kedua-dua hamzah bunyinya jelas. Satu bunyi i, satu bunyi a. Nak baca laju macam mana ke, nak cepat macam mana ke, tetap kena bunyi i, a. Itu kalau kita baca hafs. Inna sya' nunazzil alaihim minas sama'i ayatan fadhallat. Sebab itu Ustaz sebut, belajar qiraat ini adalah untuk mantapkan hafs. Tapi yang takut sangat qiraat ni kenapa? Ustaz saya nak kemaskan lagi hafs, baru nak belajar qiraat. Rugi. Kita belajar qiraat, kita nak mantapkan hafs. Percayalah. Ya. Okey, Ustaz boleh ceritakan perkara ini sebab kita dah tahu perubahan-perubahan dalam qiraat. Kalau tak buat begitu, akan jadi qiraat lain lah. Misalnya macam tu. Okey. Okey. Hukum bacaan. Apa yang Ustaz klik tadi? Okey. Masih lagi Kak Lina? Dah tersalah. Okey lagi? Tak ada apa-apa problem? Okey. Okey, baik. Hukum bacaan. Bacaan kolun pada jenis ini ialah dibaca dengan tukarkan hamzah kedua kepada ya. Wah, tukar pula jadi ya. Tadi tashil. Yang ni kena tukar jadi ya. Macam mana nak ingat yang tadi dah clear ya? Tukarkan ya dibaca sebagaimana berikut. Hamzah kedua tukar ya. Maka bunyinya inna sya' nunazzil alaihim minas sama'i ya. Bukannya susah sangat tukar jadi ya. Ya. Nampak macam dah ada kesesuaian dia dengan baris bawah masuk ya. Ya. Inna sya' nunazzil alaihim minas sama'i ya. Itu bacaan qalun. Apa formula yang mudahkan kita untuk ingat? Ustaz bagi contoh. Huruf I bunyi I, huruf A bunyi A. Cuba eja B-I-A-R. Kita sebut apa? B-I-A-R. Adakah kita baca B-R? Tak baca B-R. Tiba-tiba kita baca apa? Biar. Datang dari mana Y tu? Biar. Yar. Dari mana datang? Bukannya eja B-I-Y-A-R, betul tak? Tak eja B-I-Y-A-R. Bermakna dalam pertuturan kita pun berlaku proses pertukaran huruf. Sekejap tashil, sekejap jadi Y. Kalau baca yang ni mungkin dia baca B-R. B-R. Apa orang tak sebut B-R. Kenapa tak eja dengan Y? Ejalah B-I-Y-A-R, baru aku tahu biar. Kan? Biarkan aja. Betul tak? Jadi itu formula nak ingatkan. Oh, sini tukar ataupun jadi Y. Y ni macam huruf ya lah. Ya. Y itu jadi ya lah. Minas sama iya ya. Ya, eja ya apa? Y-A kan? Y-A-Y-A-H. Ya. Boleh ambil formula ni. Bagi kita yang susah nak ingat formula, nak ingat dia sekejap tashil, sekejap kena tukarkan tu, itu formula Ustaz bagi. Cuba ingat kalimah ini. Tapi kalimah ini kalau tak ingat pun susah nak cakap lah. Formula pun tak ingat, kalimah ni pun tak susah nak ingat, susah sikit tu.
Okey. Baik, yang keempat. Dulu masa Ustaz belajar, tak ada pun Ustaz hafal formula-formula macam tadi. BIA, jumpa ibu apa semua, tak. Dari mana datang formula tu bila kita mengajar? Macam mana nak fahamkan pelajar kita, student kita? Alhamdulillah Allah Taala bagi ilham. Itu kelebihan kita mengajar. Dia Ustaz suka mengajar untuk ingatkan lagi. Lagi mengajar, lagi bertambah ilmu. Lagi mengajar, bertambah ilmu. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz rasa yang ikuti kelas ataupun yang belajar Quran ini, bila dia belajar je, adalah Allah Ta'ala akan hantar dia anak murid yang ngaji. Anak murid yang ngaji. Percaya, akan ada anak murid yang datang ngaji. Jadi macam mana kita nak mengajar, kita mengajar apa yang kita tahulah. Setakat yang kita tahu. Jadi ini dipanggil ibdal ni Ustaz? Yang mana yang tadi? Ibdal, betul. Yang ni dipanggil ibdal. Ibdal tu maknanya menukarkan. Bal je lah. Okey. Menukarkan. Baik. Yang keempat. Ada berapa jenis tadi? Ada 5. Hamzah pertama baris depan. Manakala hamzah kedua baris atas. Tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha'u anta waliyuna. Anta waliyuna. Kita baca hafs kena jelaslah bunyi kedua-dua hamzah tu. Tasha'u anta waliyuna. Dia akan ibdal. Tukar juga. Kepada ya, tak, bukan tukar kepada ya. Sekarang kena tukar kepada waw. Tukar kepada waw. Jadi bila tukar kepada waw bunyinya wa tahdi man tasha'u uang. Jadi uwa, keluar waw. Man tasha'u anta. Adakah dia eja dengan huruf waw? Dia tak eja huruf waw. Ini Ustaz buat nak mudahkan je. Sebelah tu kan, sebelah ni Ustaz buat nak mudahkan je. Wanta ni dalam Quran dia tak buat gini. Dalam Quran dia tak buat gitu. Kita sendiri kena tahu macam kalimah biar tadi dalam tulisan tak eja pun why. Kita yang sendiri kena tahu bacanya macam mana. Biar. Baca biar. Jadi samalah. Kalau bahasa Melayu kita ruminya kalau baris depan yang mewakili huruf hamzah baris depan, huruf U kan. Kalau hamzah baris atas yang mewakili hamzah baris atas A kan. Ni. Ada U, A, U, A. Cuba baca yang ni S, E, L, U, A, R. Adakah baca seluar? Seluar. Kita tak kata seluar. Tapi kita kata seluar. Seluar. Wawa. Macam mana eja wawa? W-A. Sepatutnya W-A. Tak eja pun gitu. Tapi bunyinya gitu. Kan? W. Kalau W ni, kalau kita convert ke Arab, huruf waw lah tu. W. Betul tak? W-A. Wa baris atas. Wa samalah. Hampir samalah ya. Kalau tak 100% pun. Sebab bahasa Melayu pun ada bezalah sebutannya dengan sebutan bacaan huruf-huruf hijaiyah ini. Sebab huruf hijaiyah dia ada sifat-sifat tertentu. Adalah beza tapi bolehlah kita buat sebagai untuk mudah faham ya. Macam guna W lah ya Ustaz. Macam W lah. Seluar. Macam W. Betul tak? Kan? Kalau kita seluar letak W, bunyi lain tak? Sama juga. Seluar. W. S-E-L-U-W-A-R. Baca macam mana? Sama lah seluar. Sama. Seluar. Enggak kan? Tapi kalau kita eja S-E-L-U N bubuh N ke nasi N-A-R.
Selunar, nar pula jadi kan, tak masuk. Bukan selunar tapi seluar. Nampak, nak mudah ingat, ambil kalimah ini. Banyak lagi lah kalimah-kalimah Melayu. Kalau contohnya GUA, gua, kata pun gua, BL, bual, tak kata bual, berbual, tak, berbual, ya, untuk mudah ingat. Okey, selesai. Yang kelima, last. Yang akhir, hamzah pertama baris depan, manakala hamzah kedua baris di bawah seperti wallahu yahdi man yasha'u ila, satu ila, satu i, man yasha'u ila siratin mustaqim. Okey. Dalam ayat ini, bacaan qulun jenis ini harus dibaca dua wajah. Boleh dua wajah, yang ni special sikit. Yang lain satu. Yang ini boleh dua wajah. Nak buat macam mana, dia ada kelebihan sendiri. Okey. Jadi yang ni, apakah dua wajah yang kita boleh baca? Pertama, ibdal. Apa makna ibdal? Rasanya dah faham kan? Makna ibdal menukarkan. Tukarkannya tu apa? Tukarkan hamzah lah. Jadi huruf waw, tukarkan kepada huruf waw. Yang kedua, tashil. Tashil pun boleh. Tashilkan hamzah kedua. Jadi Ustaz dah buat kat bawah tu, boleh nampak lah ya. Tukarkan waw dalam sebutan lah, dalam tulisan ni memang tak buat waw. Dalam bacaan kita yang kita tukar jadi waw. Wallahu yahdi man yasha'u ila, tukar waw. Uila siratim mustaqim. Atau tashil, wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dia boleh masuk lagi tu. Ada kesesuaian dia lagi. Tukar waw pun ada sesuainya sebab satu baris depan mudah masuk waw. Mudah convert kepada waw. Depan dengan waw ni dia dah dekat sangat. Muncung kan? Man yasha'u dah muncung. Bila dah muncung tu, terus dia hidupkan baris bawah. Uila. Sebab apa? Sebab hamzah ni, kalau kita belajar makhraj huruf, hamzah ni, mana makhraj dia? Pangkal halqum. Pangkal halqum. Yasha'u. Lepas u, nak kena pangkal halqum lagi. Sedangkan dah ada fungsi di bahagian bibir. U. Okey. Lepas tu nak patah balik lagi, kembali kepada pangkal halqum, setengah-setengah itu dia agak susah. Tu tak? Sebenarnya dia susah tu. Daripada nak i sekali lagi, dia agak berat sebenarnya. Sebab itu ada bacaan yang mudahnya, lepas wi terus. Yasha'u wila, senang. Senang sikit. Tapi kita baca ila dan kita dah terbiasa begitu. Kita dah terbiasa yang susah, maka yang susah tu jadi senang. Kita belum biasa lagi yang senang sebenarnya, tapi yang senang tu agak susah lah sebab kita tak biasa lagi. Kan? Itu ada orang sebut, biasa-biasakan yang betul ke apa. Lebih kurang gitulah. Okey. Yang satu tashil, uhila siratil mustaqim. Ada juga. Ada juga contoh. Ingatkan dah tak ada contoh. Satu U bunyi U, I bunyi I, U, I. Kalau kita eja KUIH, sepatutnya kita akan sebut ku, ih. Satu ku, satu ih. Satu mu, satu ih. Tak, tapi kita terus kuih. Jadi waw kan? Betul tak? Kalau Ustaz eja KUWIH, sama dengan bunyi yang dieja KUIH. Betul tak? Kuih, muih. Kuih, muih. Setengah orang bukan tukar jadi waw, dia macam tasir je. Kuih, muih. Kuih, muih. Taklah jadi sampai huruf waw, sampai W, tapi kuih, muih. Dia senang, sebut dengan senang je. Bukan jadi waw, ya. Okey. Okey, betul.
D-U-I-T. Kak Arul. Tu contoh Ustaz buat tu. Memang dah nak kena tu. D-O-I-T. D-U-I-T. Lebih kurang lah tu. Kalau eja D-U-I-T, kita akan kata duit. Ada W. Duit. Makna di situ menunjukkan tukar kepada huruf waw. D-O-I-T. D-O-I-T. Ada setengah sebut macam mana? Do it. Itu mengikut seperti mana bacaan hafs lah tu. Ya, dia tahqiqkan hamzah yang kedua yang baris bawah tu it. Tapi ada yang dah lancar, dia ada setengah yang sebut macam mana? Dia tak kata do it tapi do it. You must do it. Bolehlah faham sikit-sikit, bolehlah cakap Inggeris sikit-sikit kan. Do it. You must do it. Don't do it. Apa pula duit wang-wang ni? Duit punya bahasa Inggeris. Do it. Boleh? Ya. Okey. Perhatian. Wajah ibdal ataupun wajah tashil pada hamzah kedua, yang ini ambil perhatian betul-betul lah. Seperti mata duk perhati betul-betul. Wajah yang kita baca tadi, yang kita bincang, tukar ibdal tu tukarkan kepada waw, tukarkan kepada ya, kan? Ataupun bincang tadi ada yang kena tashil, semuanya adalah berkait dengan hamzah yang kedua. Okey. Dia berlaku ketika wasal saja. Ketika kita sambung je. Kalau berhenti, kalau kita stop. Okey, contohnya kita berhenti. Wallahu yahdi man yasha. Ada break dengan hamzah ya. Ada break dengan hamzah. Kalau kita ambil selepasnya, ila kena sebut dengan hamzah betul-betul. Ila siratim mustaqim, dia tak jadi waw. Bukan kita berhenti man yasha, lepas tu wila siratim mustaqim dengan waw ataupun tasih ila tak. Dia hanya ketika apa? Ketika wasal sahaja yang boleh baca macam tu. Maknanya kita kena tahu asalnya baris apa. Asalnya baris apa. Khususnya kalau macam kes yang macam ni lah ayat ni contohnya. Tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha. Kita akan berhenti situ. Bagi setengah orang dia akan berhenti sebab ada tanda waqaf. Nak mula selepasnya tak boleh nak kata wan tawaliyuna tukar kepada waw, tak boleh. Kena sebut anta, jelas bunyi hamzah. Anta waliyuna. Okey? Baik. Selesai. Selesai perbincangan kita tentang dua hamzah, dua kalimah sama baris pun dah selesai, dah khatam. Tak sama baris, berlainan baris yang 5 jenis pun dah selesai. Dah khatam. Masuk bab yang baru. Boleh pergi lagi ke ni? Pergi lagi tu maknanya memori masih lagi okey ke dah full. Boleh lagi Boleh ke tak boleh, Ustaz jalan je ni. Bab yang ke-8, hamzah mufrad. Ini dah senang lah, tajuk ini senang. Ustaz tadi pun senang, yang ini pun senang, memang senang. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Allah Taala memang dah mudahkan Quran untuk peringatan. Ya. Tashil je Ustaz. Apa? Tashil je. Tashil je. Mudah je. Bukan tahqiq ni, tashil aja. Tapi jangan bermudah-mudahlah. Jangan bermudah-mudah sangat. Okey, tajuknya hamzah mufrad. Dah fahamlah, huruf hamzah dah kenal, mufrad pun dah kenal lah rasanya. Dah tahu. Hamzah mufrad itulah rupa hamzahnya. Ini rupa hamzah ni. Hamzah mufrad ni maknanya hamzah tunggal. Ingatkan anak je yang anak tunggal, hamzah pun ada juga hamzah tunggal. Dalam satu kalimah. Ya. Dia dalam satu kalimah tu dia je yang ada. Dalam rumah tu dia je yang ada. Tu anak tunggal lah tu. Maknanya dalam kalimah ini ada satu je, tu panggil hamzah tunggal. Maknanya dia tak bertemu dengan hamzah yang lain. Ini maknanya apa? Maknanya bab hamzah mufrad ni
dia tak sama dengan yang kita bincang tadi. Yang bincang sebelum ni. Tentang dua hamzah, satu kalimah. Dua hamzah, dua kalimah. Tak samalah. Dua hamzah ini satu je. Okey. Bila kita tengok satu bab hamzah mufrad ni, dia pecah kepada dua. Satu dia mati, satu lagi dia berbaris. Okey? Satu mati dan satu berbaris. Tentang hamzah mufrad. Satu mati dan satu berbaris. Okey? Baik. Okey, insya-Allah. Okey. A. Hukum bacaan pada hamzah sakin. Yang ni kan kita bincang ni tak perlu hafal. Kalau kita pakai Quran Qulun dia dah siap tulis dah. Ya. Ataupun kita bincang yang ni kalau tuan-tuan dan puan-puan bertalaki riwayat Qulun, dalam proses talaki riwayat Qulun, buatlah catatan awal-awal dekat tepi tu dengan pensel, tulis apa yang kita bincang ni. Nanti bila talaki sampai pada tempat ni, kita dah ada rimak di situ. Okey, bagi riwayat Qulun, hamzah yang sakin, hamzah yang mati pada kalimah wari ya surah Maryam ni ayat 74. Kalimah ini dia kena ibdal. Kita kena tukarkan kepada huruf ya mati. Tukarkan hamzah jadi ya mati. Bila dah tukarkan jadi ya mati, ada berapa ya? Asal dah ada ya. Tukar pula hamzah tu jadi ya, bermakna ada dua ya. Ya pertama kena masuk ke dalam ya yang kedua, maka ya yang kedua kena tasydidkan dia. Okey? Berbaris atas lagi dia dan bertasydid. Jadi macam ni. Ini contoh ayat ya. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasan wa riya. Itu bacaan kita hafs. Kita kena clear betul-betul bunyi hamzah wa riya. Bila ustaz baca pada ayat yang seumpama ini, bila ustaz baca dan ustaz ingat kalimah wa riya, ada qiraat yang tak baca dengan kekalkan hamzah tapi berlaku dengan idgham, maka sebab itu ustaz akan lagi jelaskan bunyi hamzah ahsanu asasan wa riya. Pendengar pun nampak clear bunyi hamzah wa riya, bukan baca asasan wa riya. Tak nampak, tak boleh kita nak confirm orang tu baca tu ada hamzah ke atau macam mana. Tukar jadi ya ke atau macam mana. Okey. Jadi ini step dia. Yang pertama wari ya, hamzah jadi huruf ya, maka step kedua ada dua ya. Bila step kedua ada dua ya, pergi step ketiga, ya pertama masuk dalam ya yang kedua jadi tasydid, maka bunyinya wariya. Wariya. Okey? Jadi bagaimana bacaannya? Senang. Dia dalam Quran dah tulis segini. Tak payah fikir step-step lah. Kalau kita dah nak ambil jalan mudah, kalau kita tak nak bincang-bincang panjang-panjang. Ini je. Kalau kita nak sebut tak susah-susah pun. Dia tulis segitu, baca gitulah. Seolah-olahnya macam tu kan. Kan senang. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasan wa riya. Dah nampak aja gitu, baca gitulah. Wariya. Tapi kalau kita nak mengajar, nak bincang, kita boleh jelaskan asalnya wariya. Hamzah tukar jadi ya, berlaku pertemuan dua ya. Masuk ya pertama, dalam ya yang kedua diidghamkanlah dan jadikan ya yang kedua tu bertasydid. Itu panjang lebar lah. Kan kalau kita sebagai asatizah memang kena gitu. Okey. Baik. Selesai yang pertama. Yang kedua pula ialah lafaz Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj dan juga muqsadah dan muqsadah. Okey.
Dibaca macam mana? Dibaca dengan ibdal hamzah yang sakin itu kepada huruf mat. Kita kena tukarkan hamzah yang mati itu kepada huruf mat. Jadi mati. Ini masih lagi hamzah mati ya. Tukarkan hamzah jadi huruf mat. Jadi alif. Alif tu mat lah. Okey. Dan ditukarkan waw apabila sebelumnya baris depan, iaitu muqsadah. Surah Al-Kahfi 94 dan Al-Anbiya ada kalimah Ya'juj wa Ma'juj. Cuma berbeza baris jim je atas depan. Muqsadah ada dalam surah Al-Balad dan ada dalam surah Al-Humazah. Dalam sebuah Quran tu ada dua tempat ni je. Muqsadah. Jadi tempat ini dibaca macam ni. Qalu ya dzal qarnaini inna yajuja wa majuja. Tak ada hamzah dah. Jadi kita kalau pakai Quran Qulun memang tak payah fikir-fikir lah, maksudnya yang kita bincang tadi, sebab tu Ustaz sebut tak payah hafal-hafal. Kalau Quran Qulun memang dah siap gitu. Takkan tulis gini pun kita masih lagi nak baca inna ya'juj wa ma'juj, bermakna kita tak fokus. Kita tak fokus kepada apa yang dieja. Jadi kalau kita tengok betul-betul, ejanya dengan begini, inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum. Situ itu fasih huruf sudah, beza dengan riwayat haf. Kita baca ikut yang diletakkan tandanya. Okey? Senang je. Baik. Ustaz teruskan lagi. Kalau ada masa kita bagi peluang untuk tuan-tuan dan puan-puan baca. Ini sama. Hatta idza futihat ya'juju wa ma'juju. Bacaan kita ada hamzah. Hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Tukarkan hamzah jadi huruf alif, huruf mat. Okey? Senang juga. Baik, yang ni pun sama. Ayat yang ke-20 surah Al-Balad. Alaihim narum muqsadah. Kalau baca haf. Kalau kita baca haf, ni kena dengar. Kalau kita baca haf, kena ambil perhatian. Haf ada huruf hamzah. Tapi ramai juga yang Ustaz dengar lah yang baca hamzah tu dah jadi macam tukar kepada huruf mat. Dia sebut dengan tak clear bunyi hamzah, tak masuk kepada makhraj hamzah, sehingga kan bunyinya narum musadah, musadah. Dia senang-senang jadi mudah-mudahkan sebutan musadah. Itu dah jadi kolon. Ya, dah jadi kolon antaranya lah. Musadah, nak baca gitu, biar betul-betul baca kolon. Alaihim narum musadah. Itu betul-betul kolon. Ini kita dengar baca haf tapi tempat ni jadi kolon. Itu tak betul lah. Dah campur aduk riwayat. Itu tak boleh. Ya. Surah Al-Humazah, innaha alaihim musadah. Musadah. Sama lebih kurang ya. Ayat 20 surah Al-Balad dengan ayat 8. Tapi kalau ayat 20 surah Al-Balad ni kita dah boleh rokok. Alaihim narum musadah. Dah boleh Allahu Akbar, dah boleh rokok lah. Tapi ayat 8 surah Al-Humazah ni belum habis lagi. Inna alaihim musadah fi amadin mumaddadah. Jadi kena hati-hati juga. Imam baca surah Al-Balad. Ya, imam baca surah Al-Balad. Alaihim narum musadah. Kita memang dah hafal lah surah Al-Humazah. Jangan pandai-pandai tegur imam pula. Tambah fi amadin mumaddadah. Imam belum baca. Tak payah sebut, tak payah tolong tambah-tambahkan, dan memang dah habis dah. Alaihim, terkejut imam nanti. Tolong tambah fi amadin mumaddadah. Itu untuk surah Al-Humazah. Ya. Okey. Baik, selesai. Yang ini pula ialah dah selesai, yang hamzah mati dah selesai ya. Ini kita masuk hamzah yang berbaris.
Hukum bacaan pada hamzah yang berbaris, iaitu kalimah li'ahaba dalam surah Maryam. Ayatnya ayat 19. Ayat 19 kita harus baca dengan dua wajah. Kita boleh baca dua wajah kalimah ini. Li'ahaba boleh baca macam mana? Seperti Hafs. Seperti yang kita baca selalu. Ini bacaan Hafs kita. Qala innama ana rasulu rabbiki li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Li'ahaba laki. Li'ahaba. Baca macam tu. Dengan adanya hamzah. Li'ahaba. Okey. Itu satu, itu wajah pertama ya. Baik. Wajah yang kedua. Dia boleh baca macam Warash. Qalun dengan Warash ni seguru dengan Imam Nafi' kan. Dia pun sama dengan Warash pun boleh baca juga. Macam mana bacanya? Qala innama ana rasulu rabbiki liya. Liya. Ada kesesuaiannya. Lam baris bawah dengan ya tu memang ada sesuaiannya. Liya. Memang mudah gitu. Li'a. Itu agak berat. Li'a. Liya. Ini lebih senang. Liyahabalaki ghulaman zakiyya. Okey, itu wajah yang kedua. Pertama macam Hafs. Kedua macam Warash. Okey. Baik. Seterusnya ialah yang last sekali. Alhamdulillah, yang last sekali dan last yang tajuk pada malam ni lah perbincangan kita. Habis tajuk bab tu je. Yang kedua ialah ibdalkan hamzah kepada huruf mad. Mad pada alif lah, bagi lafaz-lafaz di bawah. Min sa'atah. Min sa'atah dibaca apa? Min sa'atah. Min sa'atah. Surah Sabat ayat 14. Min sa'atah baca min sa'atah. Dah siap dah dalam Quran dia buat gitu, min sa'atah, tak payah bimbang. Ya. Falamma qadayna 'alaihi al-maut ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Senang je, dia dah eja gitulah. Tapi kalau kita nak buat perbandingan, Hafs baca min sa'atah. Okey, dia tukarkan hamzah jadi alif. Okey, itu surah Sabah. Dan yang last surah Al-Ma'arij. Sa'ala sa'ilun. Yang kita selalu baca sa'ala sa'ilun. Tapi Qalun tak baca gitu. Dia tak baca sa'ala sa'ilun. Dia baca macam mana? Dia baca sala. Sala sa'ilun. Sala sa'ilun bi'adabin waqi'. Waqi'. Jadi yang ni tak ada formula ya. Tak ada formula. Nanti tanya Ustaz macam mana kita nak ingat. Kalau tanya gitu Ustaz jawab senang je, kena hafal je lah. Kalau nak ingat, dia tak ada formula. Yang tadi bolehlah bagi formula. Kuih-muih semuanya. Kan? Daun seluar, bolehlah buat formula. Yang ni tak ada formula. Kita kena ingat. Macam mana nak ingat? Kena hafal. Tak nak hafal Ustaz, ulang banyak kali. Jadi itu. Tak nak ulang lah, tak payah belajar. Senang juga. Kan? Ulang. Ingat, tak nak ingat, hafal, tak nak hafal. Jadi senang je, tak payah belajar. Jadi senang. Memang senang tuan-tuan dan puan-puan. Memang senang. Kalau kita tak belajar memang duduk relax je, rehat je, senang je, duduk minum. Senang je kita. Kan? Ni buat apa susah-susah ni, buat penatkan otak contoh kan. Fikir. Mari datang bisikan macam tu. Buat apa penat-penat otak kau ni, buat belajar ni. Buat benda lain. Ya betul. Jadi kalau memang duduk rehat, relax, memang tak stres, kita dapat santai-santai, dapat yang tu, tapi kita rugi, kita tak dapat pahala. Pahala apa? Khairukum
Man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik kamu belajar Quran dan mengajarkannya. Dan kita sebut ayat-ayat Quran, kita baca, kita belajar kan, kita sebut. Okey, siapa nak cuba baca, sampaikan baca. Baca itu semuanya pahala satu. Duduk dalam majlis ilmu walaupun jauh macam ni pun, kita bincang pasal ilmu, dapat pahala insya-Allah. Okey, alhamdulillah 2 bab yang kita bincang pada malam ni selesai. Kalau dalam buku Ustaz berarti pada muka surat 38. Ada lagi 2-3 bab lagi, insya-Allah akan habis perbincangan kita. Kalau tak ada apa-apa halangan, masa akan selesai. Khatamlah perbincangannya insya-Allah ya, kalau sempat. Mudah-mudahanlah Ustaz target. Kalau tak dapat nak buat macam mana? Kalau dapat mungkin Ustaz boleh lajukan sikit akan datang ni, dia agak mudah. Jadi nanti dah khatam, bulan Ramadan boleh baca kolon lah. Jangan lagi baca yang tahulah, baca yang tahu. Sebab banyak lagi, kecuali yang kita dah pernah talaki. Pernah talaki kolon, eloklah ambil peluang. Dating ada kelas-kelas talaki tu, ruang-ruang untuk talaki, peluang untuk talaki dengan syekh-syekh. Ambillah peluang tu, boleh talaki. Kita dah tahu kan usul kaedah-kaedah tu. Jadi terus je lah talaki. Talaki ialah hafz. Yang penting hafz tu kena khatam dululah. Hafz tu kena khatam dulu. Jangan hafz belum khatam tapi kita nak talaki kolon. Tak berapa tepatlah. Tapi kalau katakan saya nak mahir Ustaz, saya nak menguasai dulu, saya nak mantap hafz dulu, baru saya nak belajar riwayat lain, itu bagi Ustaz agak ketinggalan lah. Soal sebab Ustaz akan soal agak-agaknya berapa tahun lagi awak akan mantap. Dia sendiri kata saya pun tak tahu mantap bila. Bermakna awak tak akan belajar qiraat yang lain. Sedangkan belajar qiraat lain tu boleh mantapkan hafz. Okey. Baik. Ustaz dari tadi lagi cakap pukul 8 sampai sekarang tak berhenti cakap. Jadi Ustaz akan bagi peluang kepada 1-2 sebab kita ada masa lagi. Ada masa 1-2 3 orang tengok pada masa. Ustaz nak bagi masa 5 minit lah lebih kurang untuk masa baca. Lepas tu kita ada soalan kuis. Jadi Ustaz buka kepada siapa yang nak cuba baca contoh ayat yang pertama ini. Ayat yang pertama ini. Silakan dibaca dengan macam mana yang ni. Okey. Boleh. Siapa nak cuba baca? Orang je. Saya cuba Ustaz. Okey, silakan pada contoh watlu alaihim ya. Watlu alaihim naba Ibrahim. Okey, sekali lagi. Watlu alaihim naba Ibrahim. Okey, cuba pastikan betul-betul hamzah yang pertama tu tak ganggu dia, tak usik dia. Clearkan bunyi naba'a. Clearkan. Naba'a. Tu clear. Sekali lagi. Watlu alaihim naba Ibrahim. Cantik. Okey, nampak tak? Sebab kita nak ubahnya hamzah kedua. Hamzah pertama jangan ubah. Okey, ayat yang kedua, kullama jaa. Sila, siapa nak cuba? Ustaz. Okey, silakan. Kullama jaa ummatan rasuluha kadzabuh. Okey, sekali lagi. Kullama jaa ummatan rasuluha kadzabuh. Okey, alhamdulillah. Cantik. Itu bacaan tahsin. Dah boleh senang je. Okey, kita pergi yang ketiga. Buka jadi ya. Silakan siapa nak cuba. Okey, on mic. Ustaz, cuba Ustaz. Okey, sila Kak Su. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sya'nu nazzil alaihim minas samai.
Ya. Okay. Inna sya'nu nazzil alaihim minas samai ayatan fadallat a'naquhum laha khadi'in. Okey, ni senang je kan? Tukar jadi huruf ya, hamzah tukar jadi ya. Okey, kita pergi kepada yang next. Okey, yang ni ya kan? Yang keempat ni, siapa nak cuba baca yang ni? Saya Ustaz baca Ustaz. Silakan, Samin. Silakan. Auzubillah. Oh, makin Tudillu ceria biha ya. tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha'u wa anta waliyyuna. Hai, tak sampai. Man tasha'u wa anta waliyyuna. Okey, ini pun senang. Tukar jadi wow je. Kan? Okey, alhamdulillah. Baik. Okey, kemudian yang terakhir sekali, yang kelima, last sekali. Siapa nak cuba? Silakan. Jangan takut, jangan pusing, jangan bimbang. Kita mencuba. Okey, Kak Anita, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mula-mula kita ibda kepada huruf waw pada Okey. hamzah yang kedua. Okey, betul. Silakan. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Yang kedua. Yang kedua tasheh pada hamzah kedua. Betul. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Yang tu betul. Tapi ada yang tak betulnya, nun mati bertemu ya itu tak dibaca dengung. Kena dengung dulu. Itu ma'al gunnah yang tu. Okey. Wallahu yahdi man yasha. Sikit lagi. Sikit lagi. Man Sikit, yasha. Sikit lagi dulu. Okey. Wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Okey. Gitu. Sebab yang tu memang kena ambil perhatian betul-betul. Kena bagi yang mendengar tu memang kita cukup dengung. Sebab ada qiraat yang baca tak dengung. Kita tak nak jadi confused di situ. Ada qiraat yang baca mayyasha tak dengung. Dia lalu je. Mayyasha. Jadi kita cukupkan. Puas hati. Salah yang gitu. Bacaan hamzah. Salah. Okey. Baca macam mana pun sebenarnya pergi juga masuk ke qiraat. Cuma qiraat yang lain. Okey, terima kasih Anita. Terima kasih Ustaz. Okay, alhamdulillah. Terima kasih. Habis satu. Sekarang dah 9.22. Jadi kita ada masa sikit. 8 minit. Ada siapa-siapa nak tanya ke? Tak ada Kalau tak ada, Ustaz lah yang tanya. Okey, Ustaz yang tanyalah. Tapi tuan-tuan untung sebab banyak yang Ustaz tanya, Ustaz yang jawab. Ustaz tanya, Ustaz jawab. Tapi yang ni memang Ustaz tanya, tuan-tuan yang kena jawab. Memang Ustaz tak jawab lah ni. Okey. Soalan Ustaznya ialah, ini soalan kuis. Hadiahnya pun Ustaz tak tahu apa hadiahnya. Okey, yang ni angkat tangan angkat tangan. Yang dah dapat sebelum ni terima kasih dan tak payah mencuba jawab. Kita bagi peluang yang lain. Kepada yang lain cuba jawab ya. Okey. Nampak di skrin. Terus angkat tanganlah boleh. Berapakah wajah yang harus dibaca bagi kolon pada ayat di bawah dan cuba baca? Tengok buku. Siapa dapat jawab, angkat tangan je. Dan okey, Kak Anita juga. Okey, Kak Anita. Kak Anita belum jawab lagi sebelum ni.
Okey, itu peluang Kak Anita. Silakan Kak Anita, berapa wajah dan cuba baca ayat ini. On mic dan on video Kak Anita. Okey, On video. Okey. okey, kat sini pada kalimah yasha'u ila ada dua wajah. Pertama dibaca dengan wajah ibdal kepada waw pada hamzah yang kedua. Okey. Dan wajah kedua dibaca dengan wajah tashil pada hamzah yang kedua. Okey, cuba baca wajah pertama. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Okey, wajah kedua. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Alhamdulillah. Okey, baik. Terima kasih tahniah. Terima kasih, Terima Ustaz. kasih kepada Kak Kita. Mungkin siapa ambil Kak Ros ada, Kak Lina kan? Okey. Okey, baik. Baik, seterusnya soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Macam tak ada soalan lain pula. Okey, tak apalah. Soalan kedua, berapakah jenis dua hamzah yang bertemu pada dua kalimah berlainan baris? Sebutkan 4 daripadanya secara laju. Secara laju. Okey, siapa yang boleh jawab? Nota pun ada dekat masing-masing. Siapa jumpa dalam nota dululah ni? Agak kira-kiranya gitulah kot. Siapa yang jumpa di nota dulu? Angkat tangan. Okey, Kak Nur Hamimah binti Ibrahim Shah. Okey, Kak Nur Hamimah buka mic. On mic. Okey. Ada 5. Ada 5. Okey, sebutkan 4 je Ustaz nak. Yang pertama macam mana? Hamzah yang pertama berbaris manakala hamzah yang kedua. Hamzah yang pertama berbaris di atas manakala hamzah yang kedua berbaris di bawah. Yang kedua hamzah pertama berbaris di atas manakala hamzah yang kedua berbaris di hadapan. Okey. Yang ketiga hamzah pertama berbaris bawah manakala hamzah yang kedua berbaris di atas. Okey. Yang keempat hamzah yang pertama berbaris di hadapan manakala hamzah yang kedua berbaris di atas. Okey, alhamdulillah 4 je. Kalau suruh sebut 5 pun boleh jawab kan. Sebab tengok buku, tengok nota. Yang penting kita ada nota, ada buku, tak kisahlah asal boleh jawab. Cuma apa tu, itulah soalan. Tahniah kepada Kak Nur Hamimah dapat jawab. Ini berkenaan dengan soalan yang kedua yang Ustaz tanya, berapa jenis dia dan sebutkan. Alhamdulillah dapat sebut, menunjukkan apa tu, dah ambil perhatian di situ, buat catatan, buat nota. Jadi senang kalau kita dah ada nota, ada je Kak Anita. Kita ada nota, kita ada catatan. Kalau kita baca bertalaki itu, bila jumpa hukum tersebut rujuk pada nota. Senang. Untuk peringkat awal begitulah. Lama-lama dah tak pakailah lagi nota tersebut sebab kita dah ingat kan. Okey, Kak Anita ada nak tanya apa-apa ke? Okey, saya cuma ada soalan berkaitan dua hamzah berlainan baris ni. Ustaz sebut 5 wajah. Wajah-wajah dah disebut tadi. Cuma satu lagi wajah tu kenapa tiada, iaitu IU. Apa dia yang tak ada? IU. Hamzah pertama baris bawah, kedua baris depan. Satu baris bawah dan satu baris depan. Jadi dia sebenarnya ada 6. Sebenarnya ada 6. Yang berlainan baris ni ada 6. Yang dalam Quran hanya ada 5 saja. Okey. Jadi dalam Quran ada 5 saja. Dalam pertuturan Arab ada juga yang berlaku yang jenis ke-6. Tapi tak ada perkataan tersebut dibawa masuk dalam Al-Quran. Maknanya tiada kalimah IU dalam Al-Quran. Tak ada kalimah IU.
dalam ayat Quran lah tak ada. Kalau ada bagi tahu Ustaz lah, memang tak ada pun. Memang tak ada ya. Itu je. Patutnya tadi Ustaz nak tanya gitu soalan. Apakah jenis hamzah yang tak ada dalam Quran? Tapi Ustaz rasa yang tu senang sangat. Sebab tu Ustaz tak tanya yang tu. Tanya yang 4 jenis, yang 5 jenis je ya. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. IU tak ada dalam Quran. Okey. Baik, okey, alhamdulillah kita telah selesai perbincangan pada malam ini. Sambungan tentang 2 hamzah, 2 kalimah baris sama-sama baris, yang sejenis barisnya, kemudian 2 hamzah yang berlainan baris, kemudian kita masuk tajuk yang terakhir tadi ialah tentang hamzah mufrad. Jadi mudah-mudahan sikit banyak perkongsian pada malam ni lebih beri manfaat kepada tuan-tuan dan puan, boleh ingat dan boleh perkemaskan bacaan kolun, dan semoga semoga Allah Ta'ala memudahkan, membuka jalan untuk proses pengajian kita, untuk tambah lagi kiraat-kiraat yang lain, belajar lagi riwayat-riwayat yang lain insya-Allah ya. Jadi terima kasih kepada sekali lagi kepada Datin Naja selaku penganjur kepada program kita atau pengisian kita pada malam ni, dan juga besok petang bersama lagi dengan Ustaz untuk bincang pasal qiraat hamzah, sambungan kepada yang minggu lepas ya, qiraat hamzah insya-Allah. Terima kasih juga pada Kak Lina dan timnya yang lain. Terima kasih kepada semua peserta yang ikuti metodologi qiraat pada malam ni. Setakat itu dulu daripada Ustaz, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk serta rahmat kepada kami. Ingatkan kami ya Allah apa yang kami lupa dari Al-Quran, ajarkan kami ya Allah apa yang belum kami tahu daripada Al-Quran. Berilah kami kekuatan agar dapat baca Al-Quran, dapat belajar Al-Quran, dapat mengajar Al-Quran sepanjang malam dan siang. Sebagai syafaat kepada kami, mudahkanlah segala urusan kami, urusan dunia dan akhirat. Berkatilah rezeki kami dan berkatilah usia kami serta berkatilah ilmu kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, mohon kepadamu berkatilah kami bulan Syaban dan temukanlah kami bulan Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.